Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan sahabat. Pada hari ini kita memasuki hari yang ke-24 kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mana puasa kita merupakan puasa yang wajib, dan selain daripada puasa yang wajib, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan beberapa fadilat untuk kita raih dan untuk kita dapatkan di bulan khas yang kita sebut sebagai Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah pada hari ini saya nak berkongsikan satu hadis sebagai intro pada hari ini, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta dan juga perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu taala tidak berhajat sedikit pun dengan apa yang kita berlapar dan juga kita berdahaga di bulan Ramadan. Jadi rakan sahabat, sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa walaupun pada amnya puasa kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hukumnya, kan kita menahan lapar dan dahaga kita, kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita terlupa satu perkara, kita juga telah melakukan perbuatan yang boleh mengurangkan dan membatalkan pahala puasa kita bulan Ramadan. Rakan sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya ada mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutilah ataupun takwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu qawlan sadida, dan kamu hendaklah berkata, bertingkah, menuturkan ataupun mengeluarkan apa sahaja daripada mulut kita dalam bentuk percakapan hanya yang benar-benar sahaja. Kenapa? Kerana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuslih lakum, dengan cara kita hanya bercakap perkara benar, kita hanya melontarkan kata-kata yang benar, Allah akan memperbaiki amalan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam masa yang sama dengan kita bertindak demikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Dan diperingat juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam perkara yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, faqad faza fawzan azima, maka dia telah mendapat satu kejayaan ataupun satu kemenangan yang berganda. Dan rakan sahabat, untuk kita lebih beringat di mana kita berada, sama ada kita ini berada di bulan Ramadan ataupun berada di bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kita satu keadaan yang cukup-cukup mudah untuk kita nak adapt dalam kehidupan kita seharian, iaitu katanya ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu benda pun yang keluar pada mulut kita yang berbentuk perkataan, yang berbentuk percakapan, yang berbentuk pertuturan. Dan mungkin juga pada hari ini kita tidak bercakap lagi dengan lisan dan sebagainya, tapi kita bercakap dengan jari kita. Kita menulis, kita melakarkan sesuatu, tapi kita perlu ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada dua orang malaikat yang akan mencatat segala apa yang dia tulis, apa yang dia tuturkan, apa yang diperkatakan, apa yang dilontarkan melalui lisannya. Jadi marilah para sahabat, rakan sahabat yang dikasihi sekalian, berbaki lagi puasa kita. InsyaAllah hari ini hari ke-24 bersamaan dengan 4 April. Sama-samalah kita bermuhasabah di, kalaulah sebelum ni masih lagi ada perbuatan kita yang tidak cakna kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula hari ini cubalah kita perbaiki. InsyaAllah mudah-mudahan dalam pencarian kita sekarang ini, kita mencari Lailatul Qadar, mencari keberkatan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan juga segala amalan kita daripada puasa hari pertama sehingga tamatnya nanti insya-Allah pada 30 ataupun 29 Ramadan, puasa kita tidak menjadi sia-sia. Kerana itulah sebenarnya dambaan seorang hamba bila berhadapan ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera. Untuk dapatkan hati yang sejahtera, tak kita kena melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan supaya kita tinggalkan. Jadi untuk itu sahaja yang baik kita ambillah sebagai satu perkara yang semestinya kita kongsikan, semestinya kita amalkan, dan yang tidak baik itu sama-sama kita perbaiki diri kita,
kita manusia yang pendosa, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan at-tawwabun, orang yang bertaubat. Jadi untuk tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.